Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam siri kuliah Bedah Buku 202 pelajaran berkenaan poligami. Dan pada hari ini, pada siri ini kita masuk, mungkin boleh dikatakan kita masuk ke dalam topik yang paling penting, yang merupakan syarat utama poligami, iaitu bersikap adil, ya. Keadilan dalam poligami. Ini adalah satu perkara yang bukan saja mesti diketahui oleh para suami, tetapi juga mesti diketahui oleh para isteri. Okey, dah. Apa pula kaitan dengan isteri? Padahal suami yang sibuk-sibuk nak poligami, suami yang menggatal nak poligami, biarlah dia uruskan kedua-dua keluarga, ketiga, keempat keluarga dengan adil. Kan? Apa nak kata, bila panggil penceramah lelaki ni, mesti dia berat sebelah. Asyik-asyik perempuan saja yang kena. Asyik-asyik isteri saja yang kena. Bukan begitu. Ya, saya jelaskan. Saya yakin yang mendengar kuliah ini ialah para isteri yang soleh, para isteri yang bertakwa, dan para isteri yang sentiasa mencari-cari jalan, mencari-cari ruang yang dapat mempercepatkan, yang dapat mempermudahkan mereka memasuki syurga Allah di akhirat kelak, insya-Allah. Ya, dan dalam salah satu jalan, salah satu cara yang dapat memudahkan jalan ke syurga ialah dalam membantu suami dalam perkara-perkara yang merupakan kebajikan dan takwa. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu taala dalam surah Al-Maidah, surah ke-5 ayat ke-2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam perkara-perkara kebajikan dan takwa. Dan janganlah kamu saling tolong-menolong dalam perkara dosa dan pencerobohan. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah syadidul iqab, syadid, sangat tegas, sangat keras pembalasannya ataupun azabnya bagi orang yang melanggar perintah ini. Jadi rangkap pertama itu, saya yakin di kalangan para muslimat, di kalangan para isteri di sini adalah mereka yang suka, yang ingin tolong menolong suaminya dalam perkara kebajikan dan takwa. Poligami ini walaupun di sisi kebanyakan masyarakat adalah satu perkara yang buruk, satu perkara yang negatif. Suami yang poligami dituduh menggatal. Isteri kedua, ketiga, keempat dituduh perampas. Tetapi di sisi syariat Islam, ini adalah sesuatu yang dihalalkan, dan sebagaimana yang telah kita kupas sebelum ini dalam siri kuliah hukum poligami, adalah sesuatu yang dianjurkan, adalah sesuatu yang sunat hukumnya. Ya, jadi apabila suami ingin berpoligami dan isteri membantunya dalam rangka berlaku adil, maka isteri mendapat pahala. Misalnya suami menyusung giliran 6 hari di rumah isteri A, 1 hari di rumah isteri B dalam masa seminggu tu, maka isteri A nampak, bang, ini tidak adil ni. Kenapa 6 dengan 1? Adjust balik. 3 hari, 3 hari. Atau 3 hari, 4 hari. Minggu depan 4 hari, 3 hari. Begitu contohnya. Ya, bagaimana isteri juga ada peranan dalam membantu suami berlaku adil. Yang ini sengaja saya nak tekankan sebab saya ini biasa membaca, biasa mendengar para muslimat, para isteri berkata, saya okey dengan poligami. Saya okey dengan poligami asalkan suami itu berlaku adil lah. Saya dengan poligami ni saya open. Saya open asalkan si suami itu berlaku adil. Yang itu biasa dengar. Tapi saya belum lagi dengar
isteri yang berkata, saya okey dengan poligami dan seandainya suami saya nak nikah lagi, saya akan bantu dia berlaku adil. Pernah dengar tak yang macam tu? I am open on polygamy. I am open towards polygamy. And if my husband wants to get married, he wants to add wife, I will be fair. I will help him to be fair to all his wives. Kita nak yang macam tu. Ya, supaya apabila isteri membantu, ianya menjadi jalan yang memudahkannya ke syurga. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat kedua tadi. Okey, tak apa. Kita balik kepada suami. Memang suami yang perlu bersikap adil dalam poligami. Ya, saya yakin semua suami mesti dah tahu firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ketiga, kan? Apa nak kata, yang bermaksud nikahilah mana-mana wanita yang kamu berkenan, 2, 3 atau 4. Lepas tu, fa in khiftum ala ta'dilu fawahidatan. Maka jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka seorang saja. Maka cukuplah satu saja. Ayat ni, rangkap tu, saya yakin semua tahu. Yang jarang-jarang baca Quran pun tahu. Okey? Akan tetapi banyak orang fokus pada adil, yang itu betul, tapi ada satu kata kunci, satu keyword yang sangat penting sebelum tu, yakni Allah berfirman, fa in khiftum. Jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka cukup satu. Maksudnya apa? Bimbang ni adalah perkataan yang digunakan dalam Al-Quran untuk perkara yang akan datang. Perkara yang akan datang. Biasa kita jumpa dalam Al-Quran, di mana Allah menerangkan ciri-ciri orang yang beriman ni, mereka tidak sedih dan mereka tidak duka cita. Sebagai contoh dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 62, Allah SWT menerangkan tentang ketahuilah bahawa wali-wali Allah itu, bagi mereka tidak ada kebimbangan dan tidak ada kesedihan. Bimbang ini merujuk pada perkara yang akan datang, sedih merujuk pada perkara yang telah berlaku. Dalam perbincangan harian kita pun, bila kita sebut bimbang, lazimnya ia merujuk pada yang akan datang. Saya bimbang lah besok saya kena buat presentation. Saya bimbang sama ada saya dah buat persediaan, preparation yang cukup atau tidak. Saya bimbang lah besok saya ada temu janji 9 pagi. Traffic jam ni mungkin tak sempat sampai. Jadi bimbang ni perkara yang akan datang. Jadi, bila Allah SWT mensyaratkan keadilan dalam poligami, Allah menggunakan perkataan bimbang. Maknanya suami itu sebelum dia poligami, saya ulangi, sebelum dia poligami, dia telah mengkaji tentang apakah keadilan yang dimasukkan dalam Islam itu. Apabila dia berpoligami kelak, kemudian dia menilai dirinya sendiri apakah dia mampu bersikap adil seandainya dia berpoligami kelak. Jangan dah poligami, baru nak kaji tentang adil, baru nak praktik tentang adil, tengok-tengok tak mampu. Tengok-tengok kacau bilau haru biru begitu. Dan jadi traffic jam kat sana. Jangan begitu. Dianya kena sebelum itu. Ya, bahkan bukan sekadar sebelum dia poligami, sebelum dia jatuh cinta. Sebelum dia jatuh cinta dengan bakal muslimat yang akan menjadi isteri keduanya. Kenapa? Sebab bila sudah jatuh cinta, penilaian akan terganggu. Sebab bila dah jatuh cinta kan, lautan api pun saya sanggup merentas. Begitu orang kata. So when you are in love, it will cloud your thinking. You won't be able to think correctly. Sebab itulah bila seorang lelaki dah jatuh cinta kepada seorang wanita dan dia ingin mahu menjadikan wanita itu isterinya, bila jumpa ibu bapa wanita tersebut, ibu bapa mensyaratkan duit hantaran RM30,000. Okey, boleh. Padahal dia tak ada duit pun. Dia nak pergi ke kampung bakal isterinya tu pun, jumpa ibu bapa pun, pinjam duit kawan untuk nak travel tu. Tapi atas dasar cinta dah cinta tu, RM30,000 boleh? Boleh. Dulang 9? Boleh. Dan sebagainya. Sebab kenapa? Dah jatuh cinta. Tapi kalau belum jatuh cinta, bila dikenakan syarat duit hantaran RM30,000, saya tak mampulah pakcik. Paling-paling boleh, paling tinggi saya boleh bagi. Sekarang rate paling rendah apa? 10 lah. RM10,000 lah pakcik. Itu saja yang boleh, paling tinggi.
Kalau pakcik kata nak 30 juga, saya terpaksa kata cancel lah. Saya batalkan hajat saya. Ada ke lelaki cakap begitu? Tidak ada. Sebab kenapa? Sudah jatuh cinta. Demikian juga dalam rangka hendak menikah lagi, hendak poligami. Bila sudah jatuh cinta, penilaian akan terganggu. Lalu dia anggap, saya boleh berlaku adil ni. Boleh je susun giliran ni. Boleh saja ni, semuanya boleh. Padahal tidak boleh sebenarnya. Ya, jadi sebelum nak poligami, sebelum jatuh cinta, hendaklah belajar tentang apakah yang dimasukkan dengan keadilan, kemudian menilai diri sendiri, apakah mampu berlaku adil. Jika dirasakan mampu, jika dikatakan dalam kaedah usul fiqh disebut keyakinan yang melebihi keraguan, maka teruskan hajat. Jika ragu-ragu 50-50, jangan. Jika dirasakan tak mampu, jangan. Jika dirasakan 100% mampu, pun jangan. Sebab yang 100% tu kita kata apa, angan-angan mak jenin ataupun overconfident. Yang itu pun jangan. Tapi jika dengan penilaian yang sepenuhnya dia keyakinan melebihi keraguan, insya-Allah boleh berlaku adil, yang itu tu boleh diteruskan insya-Allah. Ya. Dan di sini ni ada satu perkara lain. Bila suami nak belajar tentang apakah itu keadilan, dalam rangka dia hendak menilai dirinya mampu atau tidak berlaku adil, seandainya dia mahu poligami, isteri pula, katakan suami ini sudah pun berkahwin, sekarang ini monogami, isteri jangan marah, jangan halang suami apabila dia hendak baca buku tentang poligami, apabila dia hendak mendengar video, mendengar ceramah tentang poligami. Jangan. Sebab mungkin sebahagian isteri, mungkin kebanyakan isteri, nampak je suami baca buku poligami, hai, apa baca buku tu? Mari sini, masuk paper shredder. Buang terus apa begitu. Sebab takut suami terjebak dalam poligami. Padahal yang betul, biar suami belajar tentang poligami, biar suami tahu betapa besarnya tanggungjawab poligami, biar suami tahu betapa besarnya tanggungjawab untuk berlaku adil, sehingga dia pun, I don't think polygamy is for me. Suami itu dalam keadaan berilmu, dalam poligami, adalah lebih baik daripada dalam keadaan dia jahil. Lalu dia nak try, nak cuba-cuba. Bila dah masuk dalam poligami, baru tahu tanggungjawab yang besar, betapa susahnya apa, kemudian baru menyesal ke apa ke. Jadi kepada para isteri, jangan halang. Okay? Saya bukan pro poligami, tak. Saya nak orang mengamalkan poligami secara bertanggungjawab. Dan bila nak bertanggungjawab, mesti dengan ilmu. Dan kalau nak kata dengan ilmu, ilmu itu mesti diperolehi, walaupun kita kata teori, diperolehi sebelum poligami. Jangan selepas poligami. Kalau selepas poligami, mungkin dalam banyak kes sudah terlambat. Ya? Jadi kepada para isteri, kalau nampak suami baca buku poligami, dengar YouTube ceramah ustaz cerita poligami, kuliah ni maghrib apa ke, kuliah ni masjid ke apa ke, jangan halang. Biar suami tu mengetahui tentang poligami. Supaya seandainya dia nak poligami, dia ada ilmu, dia ada nilai-nilai, susah sebenarnya. Payah nak adil sebenarnya. Lalu dia pun tidak jadi poligami. Itu lebih baik daripada dia cuba-cuba hendak poligami. Kemudian baru tahu betapa susahnya. Dan katakanlah kes yang lain, suami baca-baca poligami, lalu dia mengamalkan poligami. Tidak mengapa, sebab dia mengamalkan poligami berdasarkan ilmu. Dan itu insya-Allah lebih baik daripada mengamalkan poligami tanpa ilmu. Ya, jadi poin penting sekali lagi saya nak ulangi, perhatikan ayat itu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah dengan satu. Bimbang tu perkara yang akan datang. Jadi, sebelum nak poligami, sebelum jatuh cinta, belajar tentang apakah itu keadilan, nilai diri sendiri mampu ataupun tidak berlaku adil. Jika tidak mampu, maka tak payahlah berpoligami. Macam mana nak kata contoh tidak mampu ni? Tak mampu dari sudut, mungkin ramai yang fikir tak mampu dari sudut kewangan. Dia ada satu lagi. Tak mampu dari sudut nak membahagi-bahagikan giliran ataupun hidup dalam suasana poligami
Khasnya apabila isteri sedia ada itu ialah pemimpin dalam keluarga. Dan suami itu adalah orang yang takut dan di bawah jajahan isteri. Ya, isteri yang kita kata, ni balik office, bawa phone di sini, nak tengok apa message hari ni ada. Ini password ni ataupun nombor ke, key ke, pattern ke apa ke, jangan rahsia-rahsia. Okay, abang pergi mandi balik office, ni saya nak semak phone. Dapat isteri macam tu tak payah nak poligami. Okey. Contoh lain, katakan suami nak keluar rumah pun takut. Nak pergi masjid surau sembahyang Jumaat pun takut. Bang, hari ni sembahyang maghrib. Sekejap, kena cakap pinggang sikit. Hai bang, hari ni nak pergi sembahyang maghrib. Lain macam pakai berseri je. Ya, lepas sembahyang maghrib ada jemputan. Jemputan apa tu? Jemputan majlis tahlil sempena kematian. Kematian Minah tu yang suami baru meninggal ke? Ya. Tak payah nak gatal-gatal. Lepas tu nanti dah pergi rumah dia. Lepas tu, apa nak kata, jatuh hati lah pula. Lepas tu konon-konon nak pergi membela janda apa. Tak payah. Duduk rumah sudah. Jadi imam saya sembahyang maghrib di rumah. Ya. Okey. Suami jenis macam ni tak payah poligami. Okay? Suami yang dikontrol, yang saya panggil dijajah oleh isterinya, tak payah nak poligami. Sebab kenapa? Nanti bila dia sudah pun berpoligami, dia nak berlaku adil pun tak boleh. Dia nak pergi keluar ke rumah isteri yang kedua pun tak boleh. Dia sendiri takut. Ya? Ini antara kita kata contoh ataupun indication ataupun kita kata apa ya? Petanda-petanda awal bagaimana suami itu dapat menilai dirinya mampu berlaku adil ataupun tidak. Sebab berlaku adil ini banyak orang dia fikir dari sudut kewangan. Kira cukup bagi nafkah ni, okey. Tapi dia lupa dari sudut nak bahagi giliran. Macam mana ni? Saya hari ni rumah A, besok rumah B. Lusa rumah A, ni masih salang sehari. Macam mana nak pergi? Aku nak pergi kedai mamak. Biar hari ni hari Ahad, kejap lagi nak pergi naik basikal dengan kawan-kawan pun. Isteri tak bagi. Apa pergi naik basikal ni? Dan sebagainya. Ya, itu sebagai satu contoh ya. Sebab saya dapati banyak suami bila dalam rangka menilai dirinya mampu bersikap adil, mampu berpoligami atau tidak ialah dari sudut kewangan. Dan alhamdulillah Allah rezekikan mereka dengan kelebihan kewangan. Okey. Tapi dari sudut nak membahagikan hali giliran tu mereka tidak fikir pula. Dia dah nikah. Okey, kalau dah nikah, bila nikah dengan dara, okey, kalau ikut hari gilirannya 7 hari bersama dara tersebut. 7 hari bersama dara, kemudian baru mula giliran. Kalau bernikah dengan janda, 3 hari bersama janda, baru giliran. Tapi macam mana nak praktikannya? Macam mana nak duduk 7 hari dengan dara? Kalau nak keluar sekejap, pergi kedai mamak nak lepak minum teh tarik ke, nak pergi semayang jemaah di masjid, lepas tu ada jamuan makan, nak makan pun, alamak takutlah kan isteri tanya kenapa pula aku balik lambat. Macam mana nak giliran hari kalau keluar sekejap-sekejap pun dah sebegitu takut. Bagaimana hendak katakanlah dalam bab nafkah jugalah. Bagaimana hendak dia membahagikan nafkah antara dua kalau duitnya, akaunnya dikontrol oleh isteri. Setiap bulan dapat gaji, isteri yang minta. Okey, saya akan kira. Ini untuk pendidikan anak. Ini untuk ini untuk ni. Ini untuk tu. Ni untuk ni. Abang nak tukar sport rim tu nak 100 dah. Ya. Bagaimana hendak poligami? Jadi, ini perkara yang perlu dinilai terlebih dahulu oleh suami sebelum dia berpoligami. Itu sebagai contoh. Saya yakin isteri-isteri yang sedang menonton di sini semuanya adalah baik-baik belaka dan tidak menjajah suami. Sebab bila menjajah suami itu nampak saja suami itu seperti tunduk, seperti balik rumah. Tetapi dia dalam kehidupan yang sangat tertekan. Saya ada seorang rakan dulu yang menceritakan bagaimana bila dia balik flight saja, isteri akan minta. Dia balik flight nak mandi, isteri akan minta nak tengok phone dia. WhatsApp group, WhatsApp individual, Telegram group, FB Messenger, semua dia nak check. Okey, kalau ada nombor saja, tak ada nama, profile picture tak ada, baca message. Ini apa ni? Ini apa ni? Ya.
Suami tu meluah pada saya betapa stressfulnya kehidupan dia tu. Betapa sangat-sangat tidak bahagia. Tapi dia pun tak tahu nak buat apa. Ya? Okey. Saya yakin tidak ada yang di sini. Baik, kita masuk seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan keadilan dalam poligami? Perkara pertama yang saya nak jelaskan, keadilan bukanlah kesamarataan. Being fair is not being equal. Sebab ada sebahagian orang yang menganggap keadilan itu ialah sama rata. Kalau isteri pertama dia belikan cermin mata sebab rabun sedikit, isteri kedua pun dia belikan cermin mata. Itu kesamarataan. Padahal penglihatan isteri kedua okey saja. Isteri kedua suka menjahit. Dia nak buat menjahitan sebagai satu income tambahan kepada suami. Suami belikan mesin jahit. Tapi kerana salah faham adil tak sama rata, dia pun beli mesin jahit kepada isteri yang pertama. Yang isteri pertama langsung tak tahu jahit. So, keadilan bukanlah sama rata. Sangat penting. Sebab saya sendiri, dulu-dulu, saya sendiri menganggap keadilan itu ialah sama rata. Which is bila fikir-fikir macam almost impossible pula. Kan? Tapi kemudian bila saya belajar, baru saya tahu. Bukan, keadilan itu bukanlah sama rata. Akan tetapi keadilan itu ialah masing-masing isteri, masing-masing keluarga mendapat hak mereka yang munasabah. Sebagai contoh yang lazim diberikan ialah seorang ayah dalam rangka bersikap adil kepada dia ada 2 orang anak lelaki, anak perempuan. Sikap adil bukanlah dia bagi songkok pada kedua-dua anak, tetapi dia bagi songkok pada anak lelaki dan bagi tudung kepada anak perempuan. Sikap adil seorang ayah, dia belikan baju raya untuk anaknya, bukanlah dia beli baju kurung untuk dua-dua, tak. Untuk anak perempuan dia belikan baju kurung, untuk anak lelaki dia belikan baju Melayu. Jadi masing-masing mendapat haknya yang munasabah. Bukan sama rata. Bukan dua-dua dapat baju kurung. Lelaki pakai baju kurung, pelik pula. Bukan dua-dua pakai songkok. Anak perempuan pakai songkok, pelik pula. Jadi samalah juga dalam poligami. Ya, masing-masing isteri dan juga keluarga, kita tak dapat nafikan keluarga, mendapat hak mereka masing-masing. Macam mana ya? Okey. Pertama sekali bila kita sebut tentang keadilan ni, ialah keadilan dalam memberi nafkah. Sebab tanggungjawab suami ialah menafkahi isteri dan keluarganya. Nafkah dalam sudut apa ya? Nafkah dari sudut, dari aspek tempat tinggal. Jadi isteri pertama, keluarga pertama ada tempat tinggal, keluarga kedua pun ada tempat tinggal. Tetapi mungkin keluarga pertama anaknya 5 orang. So mungkin rumahnya besar sikit. Keluarga kedua baru saja nak nikah, belum ada anak. Jadi mungkin rumah tu kecil atau mungkin rumah itu sekadar kondominium ataupun apartmen sahaja. Mungkin. Ya? Apa lagi kita bagi contoh? Bila disediakan tempat tinggal, termasuklah juga dalam tempat tinggal itu kelengkapan asas dalam tempat tinggal. Seperti contoh bekalan air, bekalan elektrik. Ya? Memang ada tapi maksudnya suami yang bayarkan bil. Kelengkapan asas mungkin seperti peti sejuk. Okey. Tapi benda ni, kelengkapan asas ni kadang very subjektif sebab sebagai contoh mesin basuh. Mesin basuh tu kelengkapan asas apa tidak? Sebahagian orang dia suka membasuh di rumah. Sebahagian lagi tak suka, dia nak pergi ke dobi layan diri. Jadi benda tu ada yang kita kata subjektif. Tapi ringkasnya, nafkah seorang suami kepada isterinya atau isteri-isterinya ialah adanya tempat tinggal. Dan tempat tinggal itu bersesuaian dengan saiz keluarganya itu. Mungkin kita kata dengan isteri pertama ada 2 orang anak, tapi kemudian dia menikahi isteri kedua yang seorang janda dengan 5 orang anak, maka dia sediakan rumah yang lebih besar. Ya, sebagai contoh. Okey, apa lagi? Makan, minum. Itu termasuk dalam tanggungjawab suami. Memberi duit untuk membeli barangan runcit, barangan pasar, dan kedua-duanya kita kata dari jenis kualiti makanan yang sama. Kualiti makanan yang sama. Jangan satu family asyik-asyik makan steak daging wagyu yang beratus ringgit tu. Satu lagi family asyik-asyik pergi kedai mamak makan Maggi goreng. Ataupun kita kata apa ya? Setiap weekend nak bawa pergi family makan. So, satu family bawa ke kedai steak yang mahal-mahal tu.
dengan daging wagyu yang beratus-ratus tu. Satu lagi family asyik-asyik bawa kedai mamak dan makan Maggi goreng. Itu tak adil. Maknanya sediakan makanan dengan kualiti makanan yang sama. Sebagai contoh, dulunya saya makan nasi dan saya makan beras basmati. Jadi semua keluarga saya pun beli beras basmati. Itu sebagai contoh. Adapun kuantiti makanan minum itu bergantung kepada jumlah anak-anak lah juga. Kalau satu family itu anak dia 5 orang, so belanja dapur, belanja makan mungkin lebih sikit berbanding dengan satu lagi family yang mungkin anaknya hanya 2 orang. Itu maksudnya berlaku adil. Ya, berlaku adil. Masing-masing mendapat dalam kualiti yang sama, tetapi dari sudut kuantitinya itu bergantung kepada jumlah jumlah anak-anak. Ataupun mungkin juga satu isteri dia lebih berselera makan, dia nak makan lebih, seorang isteri kurang selera makan. Itu pun mungkin, tapi saya rasa itu mungkin tak banyak beza. Okey. Jadi keadilan dalam memberi nafkah tempat tinggal, keadilan memberi nafkah dari sudut makan minum, keadilan memberi nafkah dari sudut pakaian. Okey, keadilan memberi nafkah dari sudut perubatan. Okey, perubatan mungkin dari sini kita kata medical card. Medical card takaful itu. Mungkin. Jadi setiap isteri ada. Tapi kita tahu medical card takaful tu kalau kita beli ketika umur lanjut sikit harga lagi mahal. Kalau muda lagi harga lagi murah. Jadi di situ tu kita kata inilah adil, bukannya sama rata yang dua-dua medical card premium kena RM100 sebulan. Tapi ianya berdasarkan umur masing-masing kan. Tetapi coverage-nya sama. Coverage-nya sama. Perlindungannya sama. Itu sebagai contoh. Okay, apa lagi? Kita kata apa yang disebut sebagai belanja harian kepada isteri. Mungkin isteri tu nak beli bedak ke, isteri tu nak belanja sikit-sikit ke apa ke. Itu pun termasuk dalam nafkah yang perlu diberikan oleh suami. Jadi benda ini yang suami perlu bersikap adil. Ya, bersikap adil, masing-masing mendapat haknya. Ada apa-apa saya tinggal? Tempat tinggal, makan minum, pakaian, perubatan, belanja diri sendiri. Tempat tinggal ni, suami kena fikir satu lagi faktor juga, ialah kos hartanah semakin menaik. Katakanlah, dia ada keluarga pertama, isteri, 2 orang anak, katakanlah. Lalu dia membeli sebuah rumah. Dan ini dia beli 10 tahun yang lalu. Di mana 10 tahun yang lalu, rumah link house 22 kali 75 mungkin boleh dibeli dengan harga 500,000, katakanlah di Lembah Kelang ni, katakanlah 500,000 10 tahun yang lepas. Sekarang ini dia menikahi seorang janda, isteri dan 2 orang anak je, same family size. Jadi dia pun nak cari rumah size sama juga, 22 kali 75. Yang tadi jumlah binaan 2,000 kaki persegi, 2,000 square feet. Yang ini pun 2,000 square feet. Tetapi nak beli rumah yang sama ni, sebab nak beli rumah yang sama, design mungkin beza, of course. Tetapi keluasan lebih kurang sama supaya dapat berlaku adil. Apa nak kata, dua-dua pun satu isteri, 2 anak, okey, tak apa. Tapi sekarang ni, dengan rumah saiz itu, tak dapat lagi dah 500,000. Okay, most probably 800-900,000. Sudah mahal. Ya, ini satu perkara yang perlu dipertimbangkan oleh suami. Okay, suami mungkin berkata, tak payahlah beli di Lembah Kelang, saya belilah di Ceruk mana apa kata. Okay. Jadi antara tempat yang berlaku, antara sikap berlaku adil itu ialah lokasi pun hampir sama supaya ada kemudahan yang sama. Sebab kalau di Lembah Kelang, mudah bagi isteri itu untuk kita kata pergi kedai-kedai ke apa ke, daripada beli di satu ceruk di mana entah ke, dia seorang-seorang je kat situ. Murah lah kan, tapi dia seorang-seorang kat situ. Lain semua hutan ke, belukar ke apa ke. Ya, jadi di situ tu sesuatu yang perlu dipertimbangkan oleh suami dalam rangka menyediakan tempat tinggal. Macam saya, alhamdulillah saya sediakan tempat tinggal di taman perumahan yang berbeza tapi saling berdekatan. Okey, jika memandu lebih kurang 10 hingga 15 minit di antara satu sama lain. Ya, dalam hal poligami ini saya sangat tidak syorkan duduk berjauhan.
Jangan isteri pertama di Penang, isteri kedua di Kuala Lumpur. Isteri ketiga di Johor, isteri keempat di Sarawak. Jangan begitu. Sebab dalam poligami ini, suami dia hendak bergila-gila. Tapi jauh pula. Okey? Dan bila dah bergila ni tak kisahlah sama dia naik mandu ke, dia naik bus express ke, dia naik flight ke apa ke. Apa nak kata, letih pula. Dah letih dia sampai rumah dia terus tidur ke apa ke. Jadi, quality time is wasted. Nombor dua, kadang-kadang ada hal emergency yang dia hendak pergi ziarah isteri tersebut. Tetapi jauh pula. Okay? Dari sini nak pergi ke Penang katakan, dia memandu 4 jam. Dari time sampai sana, emergency pun dah habis. Ya, jadi saya sangat sarankan supaya duduk saling berdekatan. Supaya memudahkan suami untuk menziarahi, untuk bergilir antara isteri-isterinya dan juga untuk menziarahi seandainya ada keperluan, seandainya ada kecemasan. Itu tentang tempat tinggal ya. Ya, saya ulangi, sangat tidak disyorkan sebab nak kata boleh tu boleh. Tapi kita kata cuba fikir nanti. Apa nak kata macam mana nak bergilir? Sebab nanti dalam bab giliran hari pun kena adil. Ya, katakan 2 hari, 2 hari, sehari, sehari. Tapi berjauhan. Ya, kalau naik flight pun mungkin cepat, tapi banyak duit habis dalam tiket kapal terbang. Dan naik flight tu, katakanlah Kuala Lumpur pergi Johor Bahru mungkin 45 minit. Tapi nak kena ada airport sejam sebelum. Nak memandu ke airport sejam lagi sebelum tu. Dah sampai Johor Bahru Senai. Nak pergi ke bandar, nak sampai Johor, lapangan terbangnya di Senai. Nak pergi ke Johor Bahru mungkin, tak silap saya, setengah jam, 45 minit lagi. Jadi banyak masa juga yang habis di situ. Ya, banyak masa yang habis, padahal masa itu jika isteri-isteri duduk saling berdekatan boleh digunakan untuk masa yang berkualiti bersama-sama. Masa yang berkualiti bersama-sama ya. Jadi saya sangat sarankan jangan duduk berjauhan tetapi duduklah berdekatan. Kalau satu contoh yang lain, ada seorang sahabat saya ni buat, dia berpoligami, dia duduk di apartmen. Jadi isteri-isterinya dia duduk dalam satu apartmen yang sama. Dalam satu, kita panggil apa ya? Apartmen, building block, unit berbeza tapi apartmen yang sama. Seorang di tingkat 3A, seorang lagi tingkat 5B, seorang lagi 6C. Jadi dia bergilir dekat saja. Itu satu contoh sebenarnya. Ya. Satu apartmen, satu building, satu tower tu, tapi di tingkat yang berbeza ataupun di unit yang berbeza. Okey? Itu satu contoh sebenarnya. Ya. Baik. Tadi kita bincang tentang keadilan dalam memberi nafkah. Memberi nafkah ini memang kewajipan suami, baik monogami maupun poligami. Dan bila poligami, maka dia memberi nafkah yang adil mengikut hak masing-masing keluarga itu. Ada satu perkara lain yang perlu diperhatikan juga oleh suami untuk bersikap adil, iaitu giliran hari. Giliran hari. Kita bukan sekadar nak nikah, lepas tu tinggal isteri tu hanya pergi tengok sekali-sekala during lunch break office hour. Maknanya tidak ada giliran isteri tu, tetapi bila lunch break waktu pejabat, baru pergi jumpa di hotel. Macam perempuan simpanan pula jadi. Macam sugar baby pula jadi. Tidak. Sebab dalam poligami ni kita nak kehidupan yang sakinah, mawadah, yang rahmah. Isteri itu juga mahu kehidupan yang biasa. Bukan menjadi wanita simpanan. Bukan menjadi isteri tersorok. Ya? Sebab ada yang mengamalkan poligami secara rahsia. Dan dia tidak berjumpa dengan isteri keduanya itu kecuali bila lunch break. Tapi lunch break pun berapa lama sangat? Pukul 1 hingga 2 lazimnya. Kan, beretan keluar, beretan pergi hotel tu, ada masa bersama pun setengah jam saja. Kadang-kadang mungkin bukan jumpa di hotel tetapi sekadar lunch bersama saja. Itu pun kalau ada lunch ni lah, kalau busy ke apa ke, atau isteri sedia, isteri pertama pula, come we have lunch together, I pick you up at the office, we go to a restaurant nearby, I send you back to the office. Macam mana pula tu? Tak dapat kan? Terpaksalah berdusta, oh I have meeting, I got no lunch break today ke apa ke. Jangan begitu. Jadi, antara perkara yang perlu diperhatikan oleh suami dalam berpoligami ialah adil dalam giliran hari. Dalam giliran hari, pertama sekali apabila baru bernikah, seperti saya kata tadi, dalam hadis Nabi SAW, jika menikah dengan wanita yang dara, maka 7 hari pertama ialah dengan wanita tersebut. Kemudian barulah dimulakan giliran sehari.
Kalau menikahi dengan wanita janda, 3 hari pertama selepas pernikahan ialah dengan wanita janda tersebut. Kemudian barulah giliran hari dimulakan. Itu yang pertama. Yang kedua, giliran hari itu tidak ada yang ditetapkan oleh Al-Quran dan hadis. Maknanya boleh sehari, boleh 2 hari, 2 hari, 2 hari, boleh 3 hari, 3 hari, 3 hari. Boleh begitu. Apa yang dipersetujui oleh suami dan isteri-isteri. Ya. Kalau sehari-hari katakan suami kerja pejabat macam biasa. Jadi suami pagi-pagi pergi pejabat, dah habis pejabat, dia terus ke rumah isteri kedua. Bermalam di sana. Besok macam biasa, 6.30 dia keluar pergi pejabat. Sampai raya, habis waktu pejabat pukul 5, dia balik ke rumah isteri pertama. Dan meluangkan masa di rumah isteri pertama sehinggalah esok pagi. 6.30 dia pergi pejabat. Habis pejabat pukul 5, dia ke rumah isteri kedua semula. Begitu. Ini contoh giliran normal bagi orang yang bekerja pejabat. Okey. Tak payah menggatal kepada suami, ya. Tak payah menggatal. Dah habis office tu, kononnya nak pergi rumah isteri pertama dulu. Nak dinner bersama dengan mereka. Kemudian pukul 10 malam baru pergi rumah isteri kedua. Apakah hal? Isteri kedua tu tak nak dinner bersama ke? Tak nak makan malam bersama ke? Tak payah nak buat benda begitu. Seorang suami yang hendak berpoligami, hendaklah tegas dalam memimpin keadilan tersebut dan bagi tahu kepada family pertama dia, saya, ayah ataupun abang sudah pun bernikah dan lepas pejabat, lepas pukul 5 ni, ialah waktu bersama isteri kedua. Ya, sebab saya, yang ini saya sebut, sebab saya biasa mendapat soalan daripada isteri kedua, bahawa suaminya tu lepas pejabat, tak datang terus ke rumah isteri kedua, tetapi pulang ke rumah isteri pertama dulu, luangkan masa di sana, makan malam bersama, tengok Netflix sekejap bersama, Netflix ke Astro ke apa, 10:30 baru bertolak ke 11 malam baru sampai rumah isteri kedua. Betul berebum pengsan tidur. Besok 6.30 keluar, dah keluarlah pergi pejabat. Jadi tak dapat masa yang bersama. Ya. Jadi perkara ini perlu diperhatikan oleh para suami dalam menyusun hari giliran. Boleh nak sehari-sehari saja macam saya amalkan 2 hari 2 hari sebab bagi saya nak berpindah-pindah ni macam meletihkan pula. Packing, unpacking, ada barang tertinggal ke apa ke, jadi yang saya amalkan 2 hari 2 hari. Macam saya kerjaya saya sebagai juruterbang. Jadi saya ni bukan ada waktu pejabat dan jadual saya ni berbeza-beza selalu. Jadi apa nak buat ialah saya susun 2 hari, lepas tu macam nak kata ianya sentiasa dynamic berubah-ubah mengikut jadual penerbangan saya setiap bulan. Tetapi apa yang saya lakukan untuk bersikap terbuka dan bersikap jujur ialah setiap bulan kita orang mendapat jadual kerja ataupun jadual flight. Maka apa yang saya buat ialah di tepi tu saya dah tulis. Ini hari dengan isteri ni, ini hari isteri kedua, ini hari isteri ketiga ni. Dan jadual ni saya bagi kepada semua isteri. Dan semua isteri dapat lihat mereka, okey, hari ni abang di rumah ni, hari ni abang di rumah ni. Kenapa di rumah ni 5 hari pula? Tak adil pula tu. Tapi tengok 2 hari, lepas tu pergi flight, 2 hari, lepas tu pergi flight. Jadi isteri pun dapat lihat bagaimana saya membahagikan hari dan mereka pun dapat lihat mereka mendapat hari yang sama dengan isteri-isteri yang lain. Jadi saya bersikap terbuka di situ. Tak ada sembunyi-sembunyi. Okey, tak ada sembunyi-sembunyi. Jadi kepada para suami pun, kalau yang jadualnya selalu berubah-ubah ke apa ke, cuba susun jadual awal-awal, kemudian bagi kepada kedua-dua isteri. Kalau ada 3, bagi 3-3, jadi masing-masing dapat lihat suami ni bahagi hari giliran secara adil ataupun tidak. Kalau ada yang tak puas hati ke apa ke, boleh mereka menyuarakan pandangan. Begitu. Ini ialah pembahagian hari giliran dalam suasana kebiasaan. Ada juga suasana-suasana yang istimewa. Contohnya, ini soalan favourite yang saya biasa dapat. Bila hari raya, nak bahagikan hari giliran macam mana? Ni kita ni lusa insya-Allah Ramadan. Lepas tu hari raya, satu ni Syawal. Macam mana ni hari gilirannya tu? Jadi sekali lagi dalam perkara ini, Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak menerangkan bagaimana sepatutnya pembahagian giliran itu. Maka ia terbuka kepada budi bicara suami dan isteri-isterinya. Sebagai contoh,
Apa yang saya amalkan ialah setiap tahun saya bergilir dengan seorang isteri pada hari raya dan kemudian tahun yang berikutnya dengan isteri yang lain. Sebagai contoh, jika tahun ini saya berhari raya dengan family pertama, okey, family kedua dan ketiga boleh balik kampung. Sebab saya kalau raya saya tak balik kampung. Saya raya saya tak balik kampung. Saya duduk di rumah. Okey. Tahun ini, tahun ke depan 2022 saya berhari raya dengan family kedua pula. Family pertama dan ketiga boleh balik kampung kalau mereka nak balik kampung. Pada tahun terusnya 2023 saya berhari raya dengan family ketiga pula. Sementara tu family pertama kedua kalau nak balik kampung, silakan nak duduk sini pun tak apa. 2024 kembali semula rotation kepada isteri pertama, kepada keluarga pertama. Itu yang saya buat. Okey? Tapi saya juga tahu ada juga yang mengamalkan cara yang lain. Ada juga yang mengamalkan dalam satu tahun tu, okey, dia nak pagi raya tu bersama dengan family pertama. Pagi raya bersama family pertama maknanya solat raya di rumah, di kampung family pertama. Katakan, lepas waktu tengah hari, dia pergi ke kampung isteri kedua. Sebagai contoh. Tahun berikutnya pula, pagi raya di rumah isteri kedua. Lepas tengah hari, lepas Zuhur, pukul 2 apa gitu, dia bertolak pergi beraya di rumah isteri pertama pula, di kampung isteri pertama pula. Jadi dalam satu hari tu, dia berhari raya dengan dua family. Ya, saya ulangi. Pada hari yang sama, pagi raya, dia berhari raya di rumah, di kampung isteri pertama. Maknanya semayang raya di sana, beraya di sana sampai Zuhur, 1:30, katakan pukul 2, lepas tu dia bertolak ke rumah, ke kampung isteri kedua dan beraya di sana pula. Okey. Tahun berikutnya, pagi raya dia di rumah isteri kedua. Dia beraya dengan family isteri kedua di kampung isteri kedua. Ya, kemudian lepas Zuhur dia bertolak ke rumah isteri pertama, ke kampung isteri pertama. Itu satu contoh. Contoh yang lain, sebab dikatakan apa, kesian anak-anak kesedihan ayah tak ada bila beraya ni. Dia bawa kedua-dua keluarga, katakan dia ada dua keluarga, kedua-dua keluarga pergi ke rumah isteri pertama dan beraya di rumah isteri pertama. Okay. Tapi tahun berikutnya pula, kedua-dua keluarga dibawanya ke rumah isteri kedua, ke kampung isteri kedua dan beraya di sana. Itu salah satu pilihan juga. Jadi perkara ini terpulang kepada budi bicara suami dan isteri-isteri boleh bincang mana yang terbaik. Jadi kalau kampung antara isteri-isteri saling berdekatan, tak mengapalah sebab kita tahu bila time hari raya ni kita assume boleh rentas negeri ke apa ke. Time hari raya ni traffic jam teruk. Jadi nak bergerak ke sana ni mengambil masa yang lama. Dan kena pula kita harap tidak banyak kemalangan berlaku ketika dalam musim perayaan ini. Banyak kemalangan berlaku dan kita tak mahu ini berlaku. Ya. Jadi kalau kampung dekat mungkin boleh bergerak. Kalau kampung jauh tengok. Kalau ada flight silakan. Kalau flight tiket pun penuh. Jadi mungkin kena fikir option yang lain sebenarnya. Maaf. Jadi itu tentang hari raya. Kalau hari raya haji pula pun, teruskan juga sebegitu. Tapi masyarakat kita tahun baru Cina pun nak balik kampung, Deepawali pun nak balik kampung, Christmas pun nak balik kampung, semua pun nak balik kampung kan. Ini pula termasuk dalam kategori apabila hendak bercuti, apabila hendak musafir. Suami kena berlaku adil. Katakan untuk maaf ya, sakit tekak sekejap, minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baik. Katakan untuk tahun baru Cina. Suami balik kampung ke rumah isteri, ke kampung isteri pertama. Kemudian lazimnya cuti hari raya, kita bincang tadi. Kemudian ada cuti Deepawali pula. Cuti Deepawali, suami bergilir pula balik ke kampung isteri kedua. Kemudian ada cuti Christmas pula. Suami balik kampung ke rumah isteri pertama. Kemudian tahun depan, tahun baru Cina. Balik ke
yang isteri kedua. Jadi dia bergili-gili situ. Sebab dalam rangka bercuti, dalam rangka bermusafir seperti ini juga, mestilah berlaku adil. Mestilah berlaku adil. Bila balik kampung tu nak bawa dua-dua family sekali ke, satu saja ke, yang itu terpulang sekali lagi. Kalau dirasakan, kalau suami kalau suami melihat isteri-isterinya saling berbaik-baik dan boleh, kita kata boleh geng, dan bila balik kampung isteri pertama, family isteri pertama pun melayan isteri kedua dengan baik, maka silakan. Kemudian bila balik pula ke kampung isteri kedua, dilihatnya ahli keluarga isteri kedua pun melayan isteri pertama dengan baik, maka silakan. Tapi suami jangan paksa. Sebab kadang-kadang ada suami ni, dia suka nak bawa family dia, kedua-dua family, ketiga family sama-sama, dia ambil gambar apa gitu, menunjuk di Facebook apa, nak rasa hebat. Padahal isteri-isteri itu dalam suasana, mereka tidak begitu gembira. Mereka nak my time with husband only. I don't want to share this time. I don't want to share this holiday time. Jadi perkara ini sekali lagi bergantung ya. Suami jangan paksa. Sebab kadang suami puasa, isteri nak tak nak terpaksa ikut, terpaksa taat. Tapi dalam suasana hati yang tidak gembira. Dalam suasana hati yang tidak redha. Apa nak kata, bukan sahaja balik kampung, mungkin pergi piknik ke, mungkin pergi berkelah di pantai ke apa ke, bawa dua-dua sekali. Kemudian ambil gambar dua-dua sekali, nak tunjuk hebat. Isteri pun terpaksa senyum. Padahal senyum tu bukannya ikhlas, bukannya redha, akan tetapi dipaksa oleh suami. Macam saya tak paksa isteri-isteri saya untuk bersama-sama. Kalau mereka nak, silakan. Kalau mereka nak masing-masing hal masing-masing, silakan. Tidak mengapa. Itu terpulang kepada masing-masing. Tidak ada kemestian, tidak ada kewajipan untuk bersama-sama. Ya. Apa yang saya tidak mahu ialah jangan saling bermusuhan. Jangan saling tuduh-menuduh. Jangan saling dengki-mendengki. Itu memang dilarang oleh agama. Ya, jadi perkara ini hendaklah diperhatikan. Sebab antara perkara yang menjadi perbincangan atau biasa ditanya dalam hal poligami ini ialah, mestikah isteri-isteri ni berbaik? Mesti ke? Okey, katakan dah ada isteri pertama, masuk pula isteri yang kedua. So, isteri kedua ni mesti berbaik-baik dengan isteri pertama. Isteri pertama mesti berbaik-baik dengan isteri kedua. Saya jawab, tidak semestinya. Kalau mereka berbaik-baik, itu satu bonus point. Kalau mereka nak hal masing-masing, tak mengapa, silakan. Tak mengapa, silakan. Asalkan jangan saling bermusuhan. Asalkan jangan saling apa nak kata, tuduh-menuduh, bercakaran ke apa ke. Sebab yang itu tu dilarang oleh agama. Untuk mereka nak berbaik-baik, saya serahkan kepada mereka supaya mereka berbaik-baik ke, mereka berkawan ke, mereka nak jalan sama-sama di shopping mall ke, nak bawa anak-anak sama-sama ke playground ke, itu atas kerelaan mereka sendiri, atas kegembiraan mereka sendiri. Bukan kerana saya yang paksa. Bukan kerana saya yang paksa mereka. You must go together shopping mall. Kamu berdua mesti pergi ke ni, dekat rumah saya ni pasar raya Lulu baru buka. Mesti pergi sama-sama. Tak. Saya tidak memaksa begitu dan sebenarnya tidak ada kepentingan ataupun kemestian dalam perkara ini. Ianya sebenarnya terbuka. Baik, so giliran hari ketika kebiasaan, giliran hari ketika di musim perayaan, giliran hari ketika musim percutian. Okay, sebab masyarakat kita ni bukan sekadar nak balik kampung ketika raya saja. Okay, perayaan-perayaan kaum lain pun nak balik kampung juga. Okay, tak apa. Okey, bagaimana pula giliran hari ketika suami sakit? Jika suami sakit yang ringan, dia masih boleh bergilir-gilir, maka teruskan bergilir. Seperti biasa. Akan tetapi jika suami sakit berat, sehingga dia tidak dapat bergilir, maka dia duduk sajalah di mana rumah yang dia sakit berat. Sebab dia nak bergilir susah pula kan? Okay. Akan tetapi boleh juga jika suami itu meminta dia hendak pergi ke rumah isteri yang paling disenanginya. Mungkin sampai kena naik ambulans ke, tolak wheelchair ke apa ke. Sebab ada contohnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila baginda sakit berat yang sehingga membawa kepada kewafatan baginda meminta untuk duduk di rumah Aisyah saja.
bergilir di rumah Aisyah sahaja. Ya. Jadi di situ ada pilihan bagi suami. Ya, kalau sakit yang ringan-ringan biasa sekadar flu ke, sekadar ni ke apa, boleh bergilir, tetap diwajibkan bergilir seperti biasa. Kalau sakit berat, barulah dia duduk di rumah isteri tersebut sebab dia sendiri mengalami kesukaran untuk bergilir ke rumah lain. Kemudian, kalau suami meninggal dunia, dia meninggal dunia di rumah A, maka isteri di rumah A lah yang menguruskan jenazah suami. Isteri B tolong menolong. Jangan berebut-rebut. Jangan berebut-rebut. Tak, aku nak kebumikan di sini. Tak, aku nak kebumikan di sini. Aku nak kain kapan begini-begini. Jangan berebut. Ya? Kita kata tak habis. Di mana suami itu meninggal dunia, isteri itulah apa nak kata, mungkin dengan bantuan jiran-jiran, dengan bantuan pihak surau, pihak masjid yang menguruskan urusan jenazah. Isteri kedua boleh tolong-tolong. Katakan suami meninggal dunia di rumah isteri kedua, maka isteri kedua lah yang uruskan jenazah dengan bantuan jiran-jiran, khairat, tim pasukan khairat kematian di kawasan perumahan itu ke apakah, dan isteri pertama pula yang tolong-tolong. Jangan berebut-rebut. Ya, jangan berebut-rebut. Okey, masing-masing sayang suami kan. Jadi bila perkara begini ni, permudahkan kepada suami. Janganlah nak berebut-rebut. Kalau suami sakit, masuk ward. Masuk ward. Okey, silakan ziarah. Tapi kalau isteri-isteri macam tak boleh nak tengok muka masing-masing, okey, cuba adjust. Saya ziarah waktu tengah hari, kamu ziarah waktu petang. Esok pula kamu ziarah waktu tengah hari, saya ziarah waktu petang. Itu sebagai contoh. Okey, jangan sama-sama pergi ziarah, sama tu kemudian bertelingkah pula di situ tu. Lagilah sakit suaminya. Dan ini juga satu perkara penting ya, sebab bagi suami yang menikah secara senyap-senyap, bila dia sakit, isteri sedia adanya tu, isteri pertama tu baru tahu suami tu ada isteri kedua. Bila sedang sakit, ni kamu siapa mari ziarah? Ini suami saya. Isteri tu pula kata, tak, ini suami saya juga. Kan? Jadi konflik di situ. Ataupun bila kematian. Ya, bila kematian, bila dalam sedang urusan jenazah apa semua, tiba-tiba, ini siapa pula nak mari tolong ni? Tak, saya isteri juga. Sejak bila ada isteri ni? Saya seorang saja. Okey. Dan saat-saat begitu pula berlaku konflik, memanglah sesuatu yang tidak disukai. Jadi bagi suami, saya tekankan, jangan sembunyikan poligami. Jangan sembunyikan poligami. Sebab bila dapat tahu dalam suasana begitu, dahlah sedang sakit. Bertambah sakit pula lagi. Kalau dah meninggal dunia, saya tak tahu lah kan. Tak boleh lah kan. Tapi elakkan berpoligami secara sembunyi. Baik. Hari giliran, boleh tak saling ziarah-menziarah? Okey, katakan hari ni, apa nak kata, giliran bersama dengan isteri pertama. Tapi ada sedikit hal di rumah isteri kedua, suami nak pergi ziarah sekejap. Yang itu tu dibolehkan. Ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syarat sekejap dan ada keperluan. Bukannya ia menjadi satu rutin macam tadi saya katakan. Suami tu lepas pejabat, setiap hari lepas pejabat dia pergi singgah rumah isteri pertama dulu. Makan malam di sana, tengok di sana, pukul 11 baru pergi. Tiap-tiap hari. Dia bukan begitu. Tapi bila ada keperluan. Bila ada keperluan. Katakan isteri dia sepatutnya giliran isteri pertama. Lalu isteri kedua kurang sihat, dia nak pergi jenguk sekejap. Dia nak bacakan ruqyah sekejap. Maka boleh pergi sekadar setengah jam ke apa, kemudian balik semula ke rumah isteri pertama. Katakan pada ketika yang lain, dia dalam giliran yang di rumah kedua. Anak di rumah isteri pertama pula ada yang sakit ke apa, rindu papa. Lalu dia pergi sekejap ziarah, lebih kurang setengah jam. Kemudian balik semula ke rumah isteri kedua. Yang itu tu dibolehkan. Kemudiannya bila dah saling ziarah apa tu, tak payahlah pula kita kata boleh kalau nak minta ganti balik. I want you to pay back that half an hour. Sebenarnya boleh. Akan tetapi jangan begitu sebab akan ada satu masa, katakanlah suami dalam giliran isteri pertama, dia pergi ziarah rumah isteri kedua kerana ada satu hal, lebih kurang setengah jam balik. Isteri pertama tak payah minta ganti balik setengah jam tu. Sebab akan datang satu hari lain di mana suami berada di rumah isteri kedua dan isteri pertama pula yang ada hal ke apa ke, dan dia dan suami datang untuk ziarah.
Jadi dapat kita kata saling membantu di situ tu. Ya, tak perlulah nak minta ganti balik, tak perlulah minta ni half an hour. Tomorrow you come back from office, ensure half an hour earlier, I want back my time. Perkara-perkara begitu tak apa, tak payahlah, tapi saling give and take, saling memberi sebenarnya, ya, saling memberi, dan ini akan memudahkan dalam kehidupan poligami. Kehidupan poligami ini penting untuk kita fahami, kita sedari ianya adalah satu teamwork, satu kefahaman, satu kerjasama antara suami dan isteri-isteri. Itu tu yang akan menjadikan keluarga poligami itu berjaya. Ya, alhamdulillah, kalau nak dikatakan keluarga poligami saya ini berjaya, Allah baik, ianya bukan kerana saya seorang, bukan. Tetapi kerana isteri-isteri yang memainkan peranan, yang saling memberi kerjasama, saling bertoleransi, saling memahami. Dan itu tu yang sebenarnya banyak membantu menjayakan, alhamdulillah, keluarga poligami saya ini. Kalau ada keluarga poligami lain yang tidak berjaya, jangan disalahkan suami sahaja. Sebab, apa nak kata, kemungkinan besar suami sudah cuba sedaya upaya untuk berlaku adil, akan tetapi ada pula di kalangan isteri itu yang sabotaj keadilan tersebut, yang mengganggu keadilan tersebut. Ya, jadi poligami ini saya ulangi adalah satu teamwork, satu kerjasama antara suami dan juga isteri-isteri. Jadi itu keadilan dalam giliran hari. Jadi ada dua, ya, keadilan dari sudut nafkah, yang ni ramai tahu. Nafkah dari sudut tempat tinggal, kelengkapan asas dalam tempat tinggal, keadilan dari sudut makan minum, keadilan dari sudut pakaian, keadilan dari sudut perubatan, keadilan dari sudut belanja harian. Kalau nak kata kereta pun mungkin juga. Dan sekali lagi, saiz kereta bergantung kepada saiz family. Jika family pertama, isteri, anak 5 orang, mungkin kenderaan yang sesuai ialah MPV, Proton Azora sebagai contoh. Keluarga kedua, ada anak seorang, anak 2 orang seorang, mungkin kereta sedan, Proton Saga, Proton FLX, something like that. Sudah memadai, ya. Jadi sikap adil ni bukan dua orang Azora. Padahal ini bawa Azora tapi kosong saja. Ataupun bukanlah dua orang Myvi. Yang family yang ada 5 orang anak ni nak bawa Myvi, mungkin rasa tidak muat dan tidak cukup. Ada satu perkara lain tentang keadilan ni. Keadilan ini hanya 2 saja yang tahu. Yang ini suami dan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita secara zahir nampak macam tak adil. Ataupun kita tak tahu nak menilai keadilan orang lain yang mengamalkan poligami. Maksud saya, mungkin saya nampak kawan saya mengamalkan poligami. Saya nampak, kenapa family A Azora, family B Myvi? Kan? Jadi saya nampak beza. Kamu ni tak adil. Padahal suami tu dia tahu, sebenarnya kesnya begini. Suami pertama anaknya 5 orang, saya belikan MPV besar. Untuk yang isteri kedua kami belum ada anak, jadi saya belikan kereta kecil. Tetapi secara zahirnya nampak macam tak adil. Tapi jangan terus membuat kesimpulan tidak adil, tetapi kalau ada ruang, bertanyalah dulu kenapa kereta beza-beza ni. Sebagai contoh, ya. Mungkin juga isteri tu minta kereta kecil sebab dia takut minta bawa kereta besar. Kan? Itu mungkin juga tu. Dia suka paling kecil apa? Viva. Dia dah biasa sebelum kahwin bawa Viva, lepas kahwin pun dia nak bawa Viva je. Nak bagi kereta yang besar sikit, dia takut nak bawa. So, bukan kerana suami yang berlaku tidak adil, tetapi isteri yang minta kereta Viva. Sebagai contoh lain, mungkin suami hendak belikan isteri itu satu rumah. Tak mau duduk di kondominium saja, tapi nak beli rumah saiz biasa, 22 kali 75. Tapi isteri pula kata tak nak, tak payahlah abang. Kalau abang ada duit, saya lagi suka abang tolong sponsor adik-adik saya yang masih belajar di universiti. Abang bagi saya nafkah ekstra sikit, allowance ekstra sikit. Nah, allowance tu saya channel kepada adik-adik saya yang sedang belajar di universiti. Kan? Jadi, dia masih dengan kereta kecil, masih duduk di kondo saja. Kita pula menilai, kamu ni tak adil, yang seorang tu duduk rumah, seorang ni duduk kondo. Seorang kita besar, seorang kita kecil. Padahal dia ada sebab kenapa begitu.
Okey. Jadi jangan terus menilai orang lain sebagai tidak adil. Sebaliknya, ada waktu yang sesuai, kesempatan yang sesuai, bertanyalah. Ini yang dari sudut pertama. Dari sudut kedua, bila saya dah kata suami saja yang tahu bagaimana keadilan yang sepatutnya antara isteri-isterinya, hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Janganlah pula dia menipu ataupun dia cuba buat muslihat di situ ke apa ke. Ya, sengaja bagi yang ni kecil-kecil, sengaja bagi tu. Sebab Allah Subhanahu Taala mengetahui bahawa dia tidak berlaku adil. Dan di hari akhirat kelak, kita sama-sama tahu, dia datang di hari akhirat kelak dengan, apa nak kata, bahu yang sengit sebelah. Bahu yang sengit sebelah ni, dua. Pertama sekali, di padang mahsyar, ketika semua orang sedang beratur, semua orang sedang beratur untuk menunggu perhitungan masing-masing. Semua orang dalam keadaan, aku ni macam mana? Pahala banyak ke dosa banyak? Aku ni macam mana? Syurga ke neraka ya? Semua orang dah akan tanya-tanya sebab semua orang tak tahu buku amalan tu macam mana. Paling-paling fikir, aku zaman dunia dulu aku rasa okey kot. Paling-paling gitu. Tapi orang yang tidak adil dalam poligami ni, awal-awal lagi dia dah tahu aku ni habis lah. Sekarang ni ada lagi, sekarang ni saja bahu dah sengit. Aku ni memang kena lah kejap lagi ni. Jadi awal-awal dia dah tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu kita nanti di akhirat akan melintasi titian sirat. Titian sirat yang bawahnya neraka. Kalau berjaya melintas, kita akan masuk syurga. Macam mana nak melintas titian sirat yang sangat halus tu, sehalus rambut itu? Okay, kalau nak berdiri straight pun tak boleh, tetapi berdiri sengit. Ya, ini dosa poligami tau. Dosa tidak adil dalam poligami. Belum campur dosa-dosa lain lagi. Sebab ada suami pula yang saya bila bercerita benda ni, alah sekadar bahu sengit, apa salahnya? Tak, ini sekadar dosa tidak adil dalam poligami. Belum campur lagi dosa-dosa lain, dosa-dosa mengata, dosa-dosa apa nak kata buat itu, buat ini, apa semua tu ya. Jadi saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada hadirin dalam rangka hendak berpoligami atau sudah berpoligami, hendaklah kita berusaha bersikap adil kepada semua ahli keluarga kita. Dan sekali-sekala tu hendak review semula, adakah saya ni bersikap adil? Betul ke saya bagi allowance begini-begini? Betul ke saya bagi duit belanja dapur begini-begini? Hendaklah sekali-sekala mengaudit diri balik atau bincang dengan isteri ke macam mana ke. Ya, moga-moga dapat membantu. Jadi sekarang sudah pukul 11, saya rehat sekejap, seminit dua, kemudian kita buka kepada sesi Q&A pula. Sesi Q&A ya, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam sesi Q&A. Apa-apa soalan boleh tanya terus di ruangan komen. Di ruangan komen cuma saya minta jangan guna kata singkatan bimbang saya tak faham atau saya salah faham pula ya. Okey, Assalamualaikum.
Macam mana dengan pembahagian masa sebab tinggal jauh Semenanjung Malaysia dengan Brunei? Ini seperti mana yang saya kata tadi, seboleh-bolehnya jangan tinggal jauh sebab pembahagian masa susunan hari giliran memang jangan guna kata singkatan, memang apa nak kata susah. Jadi kalau ada seorang yang dah duduk jauh itu, cuba bincang dengan suami agar dapat berpindah duduk dekat. Dapat berpindah duduk dekat. Jadi dengan cara itu dapat dibahagikan giliran dan dapat meluangkan masa yang lebih bersama suami ya dalam rangka berpoligami ini. Ada apa-apa soalan? Silakan. Okey, kalau tak ada soalan ataupun sementara menunggu soalan, saya ada soalan yang ada orang tanya. Apa ni yang bertanya tentang payung emas? Betul ke jika isteri membenarkan suami poligami, nikah lagi, dia mendapat payung emas di syurga? Okey. Pertama sekali, payung emas ni tidak ada dalam ayat Quran, tidak ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanyalah perkataan ataupun ucapan masyarakat kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, membenarkan tu, sebenarnya kebenaran poligami tidak terletak pada isteri, tetapi terletak pada hakim dalam rangka apabila suami memohon poligami. Okey? Jadi lebih kepada isteri merelakan ataupun isteri menerima hakikat bahawa suaminya hendak menikah lagi. Yang ketiga, nak sebut payung emas secara zahir tu macam saya kata tadi tak ada. Tetapi poligami ini sebenarnya adalah satu ruang, satu peluang yang dapat memudahkan isteri memasuki syurga. Ya, sebagaimana saya terangkan di awal tadi, apabila isteri membantu suami untuk poligami, isteri membantu suami berlaku adil dalam poligami, ianya termasuk dalam bertolong-tolonganlah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan apa yang isteri lakukan itu adalah kita kata satu pengorbanan yang sangat besar. Kenapa saya kata yang demikian? Sebab poligami ini ialah satu perkara yang amat berat bagi seorang isteri. Lalu dia tetap melawan nafsunya, dia tetap melawan emosinya, dan dia tetap membantu suami dia untuk berlaku adil dalam poligami, maka itu sudah tentu menjadi pahala baginya yang dapat memudahkan dia memasuki syurga. Apa dia dapat dalam syurga tu? Dapat payung emas ke, dapat jongkong emas ke, dapat apa ke? Silakan. Yang penting masuk syurga dulu. Ya. Kita kena fikir, kalau isteri bantu suami pergi kasino, isteri bantu suami minum arak, isteri bantu suami buat kerja mungkar, isteri juga mendapat dosa kerana membantu, ya. Jangan tolong-menolong dalam dosa dan pencerobohan. Tapi jika isteri membantu suami dalam perkara-perkara yang diharuskan, yang dihalalkan, yang dianjurkan oleh syariat, seperti contoh isteri bantu suami untuk pergi sembahyang jemaah, isteri bantu suami untuk berpuasa, sediakan sahur, sediakan makanan berbuka, isteri bantu suami dalam perkara-perkara yang lain, maka isteri mendapat pahala. Dan ini termasuklah juga apabila isteri membantu suami untuk berpoligami, isteri membantu suami berlaku adil dalam poligami. Ya, dah masuk syurga tu, nak payung emas ke, nak kerusi emas ke, nak tilam emas ke apa, yang itu silakan, ya. Pentingnya masuk syurga dulu. Okey, dari segi berlaku adil untuk nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Macam mana kalau ada isteri yang persoalkan dekat isteri lain, kenapa banyak tu, kenapa ni, tetapi kita selaku suami ada reason kita sendiri yang kita rasa that should be fair. Even dah explain, still ada tak puas hati. Adakah kita selaku suami perlu turuti atau macam mana? Satu lagi di sini, suara double tak jelas.
Okey, sekarang dah okey ke suara? Tadi sebab saya ada satu phone guna rakaman. Satu phone saya nak tengok soalan. Tapi saya lupa untuk matikan volume dia. Harap sekarang sudah okey ya. Jadi sekarang ni suami telah pun pada penilaiannya untuk berlaku adil antara isteri-isteri seperti dalam bab makan minum ke apakah. Tapi ada isteri lain yang saling mempersoalkan walaupun sudah dijelaskan. Dah dijelaskan masih soal, tak apalah, jangan layan lagi lah. Jangan layan lagi. Dan nombor 2, ini antara hikmah, isteri jangan baik-baik sangat. Sebab bila isteri dah berbaik-baik, saling datang rumah, saling ziarah rumah, apa begitu. Dan bagi isteri, mereka ada kecemburuan dan mereka akan cemburu melihat perkara-perkara yang bagi suami dia dah fair dah. Dia dah adil dah. Ya, macam bagi suami sebagai contoh, ya, bagi suami curtain ni tak ada beza pun. Asalkan ada kain tutup tingkap dah okey dah. Tapi bagi isteri, bunga besar, bunga kecil ada beza. Bunga merah, bunga hijau, bunga biru ada beza. Ya, dan benda itu akan kenapa curtain rumah kita bunga kecil, yang ini bunga besar-besar? Suami pula mesti blur. Asalkan curtain je lah. Yang bunga kecil tu awak juga yang pilih. Tak, sekarang saya nak bunga besar ke? Ni raya ni jom pergi Jekyll, saya nak curtain besar pula. Okey? Suami pula macam, macamlah aku ni ada printer, boleh keluar duit je. Okey? Jadi, bila terlalu berbaik-baik, sehingga isteri pun saling duk tengok, saling membanding, apa begitu, itu tu boleh membawa, kita kata, ada disadvantage di sana. Jadi sebab tu yang macam saya kata tadi tu, tak semestinya perlu berbaik-baik. Masing-masing hal masing-masing lebih tenang sebenarnya. Sebab bila isteri A datang rumah isteri B, tengok, cantiknya sofa. Isteri B datang rumah isteri A, cantiknya kapet. Aku pun nak kapet macam ni. Kenapa yang tu sofa begitu? Padahal bagi suami, asalkan boleh duduk cukuplah. Ya. Jadi soalan tadi tu, yang pertama, jangan layan. Asalkan suami sudah berlaku adil. Melainkan apabila isteri tu bertanya perkara yang memang suami berlaku tak adil. Macam saya bagi contoh tadi. Kenapa dengan isteri tu asyik bawa makan kedai steak daging wagyu, dengan saya kedai mamak Maggi goreng? Sekali-sekala tak apa, tapi asyik selalu je. Macam mana awak tahu? Sebab saya tahu isteri pertama tu asyik duk share dalam Facebook dia gambar makan daging steak mahal. Dan setiap hari di restoran yang lain, setiap weekend di restoran yang lain, saya tahu. Okay. Jadi perkara begitu tu, isteri yang kena makan Maggi gorengnya tu, dia ada point yang di mana suami hendaklah menilai semula. Bagaimana pula untuk berlaku adil dari sudut perasaan? Dari sudut perasaan tidak perlu berlaku adil sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 129. Apabila Allah SWT mensyaratkan keadilan dalam ayat ketiga surah An-Nisa, itu merujuk kepada keadilan dalam perkara-perkara zahir, dalam perkara pemberian nafkah, dalam perkara susunan hari giliran. Apabila Allah SWT berfirman dalam ayat 129 bahawa kamu tidak sekali-kali dapat berlaku adil, itu merujuk kepada keadilan dari sudut perasaan. Ya, dari sudut perasaan memang tidak dapat berlaku adil, sebab nak kata nak ukur perasaan pun sebenarnya susah. Nak pakai unit apa kan? Ya. Jadi itu dalam kuliah sebelum ni ada saya jelaskan ya tentang, tak silap saya boleh tengok anda hukum poligami bahagian 1. Hukum poligami bahagian 1 di mana ada yang berkata hukum poligami ini telah dimansuhkan oleh ayat 129. Maka saya telah jelaskan di sana, boleh rujuk pada video tersebut. Okey, ada soalan lain? Kita bagi masa sehingga 11.30. Setuju, ada soalan di sini ataupun pandangan ya. Setuju isteri pertama macam itu, semua dia kontrol. Lepas tu terlanjur kahwin-kahwin ni macam mana ya tuan? Okey. Tak apalah. Bagi tahu suami yang dia kena uruskan poligami ini secara adil, dan apa nak kata, dia kena melepaskan, suami itu kena melepaskan dirinya daripada jajahan suami. Daripada jajahan isteri. Tapi seboleh-bolehnya sebelum menikah lagi, isteri ataupun di sini kita kata apa? Bakal isteri yang bakal menjadi isteri kedua,
hendaklah menilai suami dia tu macam mana secara hakikat. Sebab kadang lelaki ni bila tanpa isteri sedia ada ni cakap memang macho habis. Cakap memang wah, he's the greatest man in the world. Okey, dengan isteri je ya. Okey, jadi kena nilai. Awal-awal lagi kena tanya. Nanti dah kahwin, hari giliran macam mana? Nanti dah kahwin, nafkah macam mana? Tempat tinggal macam mana? Bukan saya kata minta kereta Bentley, bukan saya kata minta banglo sebesar-besar banglo, ya, tetapi at least tengok suami ada perancangan ataupun tidak, dan sejauh mana dia berani untuk merancang perkara tersebut ataupun berani untuk mempraktikkannya kemudian hari. Ini isteri kena tanya. Bukan saya nak kata isteri perlu menjadi mata duitan ke apa ke, tapi sekurang-kurangnya dia tahu suaminya ni ada planning. Okay? Kalau suami kata kita jumpa rahsia-rahsia lah. Kita jumpa rahsia-rahsia ketika lunch break. Tak mau macam tu. Okey. Kalau suami kata okey kita bergilir A, B, okey sehari. Kena tanya dia. In that case, isteri sedia ada dah tahu tak nak nikah lagi? Ya dia tahu. Apa bukti dia tahu? Saya nak jumpa. Itu sebagai contoh. Okay, saya sendiri, Alhamdulillah, bila saya nak menikah lagi, saya bawa jumpa bakal isteri kedua dengan isteri pertama. Bila saya nak nikah isteri ketiga, saya bagi tahu dan saya bawa jumpa. Jadi, ianya berlaku secara open. Bukannya secara sembunyi-sembunyi. Assalamualaikum. Adakah dikira derhaka kepada ibu jika ibu tidak reda kita sebagai anak untuk poligami, sedangkan calon itu bagus dan tiada sebab dari segi syariat untuk menghalang poligami tersebut? Okey, ketaatan ataupun berbuat baik. Okay, Waalaikumsalam. Ketaatan ataupun berbuat baik kepada ibu bapa hanyalah dalam perkara-perkara yang selari dengan hukum syariat. Dalam perkara yang bertentangan, seperti contoh di sini, sedangkan calon itu bagus dan tiada sebab dari segi syariat untuk halang, maka tidak perlu taat. Akan tetapi, jika dapat slow talk kepada ibu, jika dapat pujuk ibu dan meyakinkannya, itu adalah lebih utama. Ya, dari sudut taat atau tidak, derhaka atau tidak, ya, ianya tidak dikira derhaka. Akan tetapi, jika dapat bercakap, slow talk, perkenalkan ke apa ke, sebab kalau ibu tu dia tidak setuju, kemungkinan besar sebab dia lihat banyaknya contoh-contoh perkahwinan poligami yang gagal. Jadi dia tidak mahu perkara yang sama berlaku kepada anaknya ataupun kepada menantunya. Jadi sebab itu dia menolak. Maka cuba yakinkan yang you are doing something different, you are doing something right. Isteri sedia ada pun sudah tahu, saya ini apa semua tu, cuba yakinkan ya. Ya, macam bila mereka tidak setuju, kemungkinan besar sebab banyaknya kes-kes poligami yang gagal, banyaknya kezaliman yang berlaku dalam poligami, sebab itulah ibu itu melarang. Maka cuba jelaskannya yang bahawa anda cuba lakukan dengan baik, dengan terbuka dan dengan adil. Cuba yakinkannya, itu lebih baik. Ketika ada isteri yang mengandung dan perlukan masa lebih bersama suami sebab alahan dan sebagainya, adakah suami boleh lebihkan masa pada isteri yang mengandung tersebut atau perlu persetujuan dari isteri yang lain? Okey, bagi saya perlu ada persetujuan dari isteri yang lain, dan kemungkinan besar isteri yang lain akan faham. Sebab bila isteri itu sendiri mengandung, dia pun sendiri akan rasa alahan, discomfort apa semua tu. Jadi dia faham bila isteri lain sedang mengandung dan mahukan masa yang lebih. Jadi apa nak kata, dia akan rela suami melebihkan masa di sana. Ataupun kalau bukan tukar hari giliran pun, mungkin pergi ziarah lebih kerap kepada isteri yang sedang hamil pada saat itu. Sekali lagi di sini ialah yang pentingnya ialah teamwork atau kerjasama. Sebab sekarang ni isteri yang ini mengandung, maka isteri yang ni membenarkan suami meluangkan masa yang lebih bersama isteri ini. Kemudian hari, isteri yang ni pula yang akan mengandung,
dan dia pun akan suka kalau isteri ni pula yang merelakan suami meluangkan masa yang lebih bersama isteri ni. Jadi adanya kerjasama di situ. Apa pendapat tentang suami yang mengumpulkan semua isteri dalam satu rumah? Okey. Apa pendapat? Ianya dalam kitab-kitab fiqh, para ulama berkata boleh dengan syarat, dengan beberapa syarat. Pertama, isteri-isteri redha. Bukan sekadar setuju, tetapi redha. Redha ni maknanya dengan hati yang tenang. Sebab setuju, boleh setuju, tapi dengan hati yang memberontak ataupun tak suka sebenarnya. Sebab tidak ada privacy. Itu yang pertama. Yang keduanya, adanya bilik yang sama saiz untuk isteri-isteri. Kalau kita lihat kebanyakan pembinaan rumah sekarang ini, ada satu master bedroom yang besar, kemudiannya dua bilik yang kecil. Okay? Kebanyakan rumah, kita kata rumah yang biasa, yang 20 kali 65, 22 kali 70 kali 75, dia punya susunan bilik tu ada satu bilik besar, master bedroom, dan kemudiannya dua bilik kecil. Jadi isteri mana nak duduk master bedroom, isteri mana nak duduk bilik kecil? Kan sebab kalau seorang duduk master bedroom, seorang duduk bilik kecil, dah jadi tak adil di situ. Okey. Yang itu yang kedua. Yang ketiganya, yang tadi tu, mula-mula tadi, isteri reda ke tidak ke, isteri berhak untuk berkata saya tidak setuju. Kenapa? Sebab memang hak dia untuk mendapat tempat tinggal daripada suami. Okey, dan hak dia itu ialah tempat tinggal yang dia sajalah, bukannya dia yang di-share dengan isteri lain ke apa ke. Okey, jadi keredaan keredaan isteri, adanya bilik yang sama saiz, dan yang ketiganya, suami itu sendiri pandai menjaga diri agar apabila dia hendak bermanja-manja atau bermesra-mesra dengan seorang isteri, dia tidak pula melakukannya di hadapan isteri yang lain. Dan ini kita kata hampir-hampir sukar, hampir-hampir mustahil. Kenapa sedemikian? Sebab dah duduk dalam satu rumah kan? Macam mana tu? Okay, kena pula kita kata apabila sedang melakukan hubungan seks lah katakan. Mesti ada bunyi-bunyi yang terkeluar daripada bilik. Dan ini pasti saja mengganggu perasaan isteri yang lain. Kita tidak mahu isteri yang lain tu dalam suasana kemurungan, dalam suasana rasa terperangkap dalam rumah. Tidak ada kebebasan untuk bersuara, tidak ada kebebasan untuk bermanja-manja, bermain-main. Tidak ada kebebasan untuk bergaduh, sebab termasuk asal-garan kehidupan, kadang-kadang ada juga konflik ke gaduh ke apa ke. Tapi susah pula sebab tidak ada privacy. Jadi perkara-perkara ini hendaklah diperhatikan oleh suami jika dia hendak berpoligami dan semuanya duduk di satu rumah. Kalau rumah tu sangat besar, ada bilik sama saiz, kedap udara, dan sangat besar sampai jika suami bermesra-mesra, bermain-main, bercanda-canda dengan isteri A, isteri B tak akan dengar sebab dia jauh kat sana. Yang sebegitu tak mengapa. Tapi kebanyakan rumah kita sekarang ini design dia memang kecil, dan kita kata sukar di situ untuk mengamalkannya. Jadi kalau nak duduk satu rumah, inilah perkara yang perlu diperhatikan oleh suami dan juga oleh isteri. Sebelum isteri kata, ya saya reda duduk satu rumah, hendaklah dia fikirkan perkara ini terlebih dahulu. Jika suami tetap rahsiakan pernikahan dan jumpa sembunyi-sembunyi bertahun-tahun dengan alasan keadaan family yang tak mengizinkan, patutkah sebagai isteri hanya mengikut perintah suami atau lebih baik meneruskan kerana tiada kebahagiaan dalam poligami suami ini? Maknanya sudah nikah secara sembunyi-sembunyi dan tidak diberitahu dengan alasan keadaan family yang tak mengizinkan. Terpulang kepada isteri itu. Sebab dah nikah kan, terpulang. Isteri nak teruskan ataupun tidak. Jika dia rasa tidak ada kebahagiaan dalam kehidupan begini, tidak mengapa dia meminta cerai. Tidak mengapa dia minta cerai sebab suaminya tidak dapat berlaku adil. Sebab kalau berlaku adil, ialah jumpa ataupun bergilir secara open,
Hari pertama ni, hari kedua ni, ataupun 2 hari sini, 2 hari sini. Tapi jika sembunyi-sembunyi, maknanya suaminya tidak dapat berlaku adil dalam pembahagian hari giliran. Jadi dia ada sebab yang munasabah untuk meminta cerai. Okay. Sebelum ni saya ada sebut, meminta cerai ini bukanlah satu perkara yang digalakkan dalam agama, melainkan seorang isteri itu ada sebab yang munasabah untuk apabila disoal oleh Allah SWT di hari akhirat kelak. Bukan dia soal oleh hakim di mahkamah. Itu pun mungkin, tapi lagi penting di hari akhirat kelak Allah akan bertanya, kenapa kamu minta adil? Jadi isteri boleh jawab, saya minta cerai. Okay, saya minta cerai kerana suami saya tidak berlaku adil dalam pembahagian masa, dalam pembahagian giliran. Sehingga saya menjadi seperti perempuan simpanan yang pernikahan yang dirahsia-rahsiakan. Jadi boleh minta di situ. Tapi sebelum minta cerai, bagi peluang terakhir pada suami untuk ubah keadaan ini dan berlaku adil dari sudut hari giliran, dari sudut masa. Jika suami tidak mahu buat, suami tidak mampu buat, maka boleh minta cerai di situ. Dan kes-kes seperti ini yang ditanya ni, kes seperti ini sangat banyak berlaku. Jadi saya nasihatkan kepada para wanita yang mahu menjadi isteri kedua, isteri ketiga, keempat, hendaklah menilai perkara ini secara adil, secara sewajarnya sebelum menikah, sebelum jatuh cinta. Sebab bila dah jatuh cinta, kita jumpa rahsia-rahsia lah masa lunch break. Okey, boleh. Nantilah walimah majlis kahwin tu kita bincang kemudian. Okey, boleh. Jangan begitu. Boleh, akhirnya dah nikah, menyesal pula. Alah, jumpa sekadar lunch break je. Katakan dah pula ada anak. Alamak, anak pun jumpa ayah pun sekadar sekejap-sekejap tu saja. Saya ni dah 10 tahun kahwin. Tak ada pun majlis perkahwinan. Orang tak tahu pun saya ni dah kahwin. Begitu. Jadi, daripada awal lagi fikir. Nak kehidupan yang sebegini ataupun tidak. Kalau tak mahu, awal-awal lagi jangan masuk ke dalam kehidupan poligami dengan suami yang sedemikian. Adakah menyeksa isteri jika berunding dengan isteri untuk dia menerima poligami? Kerana ada yang mengatakan bahawa perlu tunggu isteri bersalin dahulu. Jika menunggu bersalin, dikhawatiri ada alasan lain pula untuk tidak benarkan suami berpoligami. Ini yang tanya tadi tentang adakah menyeksa isteri jika berunding dengan isteri yang menerima poligami? Yang ini bergantung. Jika suami sedah pun berbicara dengan isteri bahawa satu hari kelak dia akan berpoligami, maka itu bukan menyeksa isteri, sebab isteri sejak awal lagi sudah pun ada persediaan satu hari nanti suami aku akan berpoligami. Kemudiannya, apakah menyeksa isteri ataupun isteri yang menyeksa dirinya sendiri dengan dia hidup dalam satu imajinasi, satu khayalan yang bahawa dialah satu-satunya. Sebab saya telah pesan dalam video, dalam kuliah-kuliah sebelum ni, para isteri, sekalipun suami tak pernah sebut hajat dia, perancangan dia untuk berpoligami satu masa nanti, para isteri hendaklah bersiap sedia bahawa satu hari nanti mungkin suami dia berpoligami. Yang dia bukanlah satu-satunya dalam kehidupan suaminya. Dia kena persiapan awal-awal. Supaya apabila suami dia berpoligami lagi, itu bukanlah satu yang menjadi satu kejutan, satu yang berat bagi dirinya. Ya? Jadi kedua-dua pihak ada peranan di sini. Suami janganlah bila isteri dah mengandung apa semua tu, tiba-tiba baru nak menikah. Tapi hendaklah bagi tahu lagi daripada awal lagi, yang saya satu hari kemudian, saya hujung tahun ni ke, saya tahun depan ke, saya plan nak bernikah. Okay. Isteri pun hendaklah daripada awal lagi mempersiapkan dirinya seandainya satu hari nanti suami saya akan bernikah, walaupun dia tak pernah sebut lagi pun. Ya. Early preparation. Macam mana nak tahu perangai berubah? Sebelum kahwin, semua yang baik, yang indah. Lepas kahwin, derita yang dapat.
untuk minta cerai adoi. Malunya tuan. Okey, macam mana nak tahu perangai berubah? Ya, saya tahu. Maksudnya suami ni sebelum nikah semuanya sweet talk. Oh, after we get married, I will arrange hari giliran sekian. Nanti dah menikah, kita ada majlis kahwin di hotel sekian. Okay, di dewan sekian. Semuanya sweet talk. Bagi saya, kriteria paling penting nak tahu suami ni sweet talk ataupun betul, tengok suami bawa jumpa isteri pertama ataupun tidak. Sebab kalau dia sweet talk macam mana tapi ni nak jumpa isteri pertama, tak ada. Maknanya dia takut pada isteri pertama. Bila dia takut pada isteri pertama, dia tak akan bagi halil giliran, dia tidak akan buat majlis perkahwinan, dia tidak akan berhari raya ikut giliran ke apa ke, sebab dia takut pada isteri pertama. Suami yang berani ni cakap hebat macam mana pun, kalau dia tak berani bawa jumpa isteri pertama, maknanya dia takut pada isteri pertama. Dan isteri pertama itu akan mengawal kehidupan poligaminya sehingga dia tidak dapat berlaku adil kepada bakal isteri keduanya itu. Jadi bagi saya, memang saya kata tadi, tanya suami giliran macam mana, nafkah macam mana. Tapi nak tahu sejauh mana suami akan dapat mengotakan janjinya itu, minta kepada suami nak jumpa isteri pertama. Tak semesti jadi kawan baik apakah, tapi sekurang-kurangnya isteri pertama tahu suaminya nak nikah lagi dan tengok macam mana. Kalau isteri pertama, saya kata bukanlah nak sujud syukur, bukanlah buat kenduri kesyukuran, tetapi ya okey, tapi menerima dengan berat ke apa ke, okey. Tapi kalau suami daripada awal lagi tak berani nak bawa jumpa isteri pertama, suami itu tidak akan berani berlaku adil. Dan itu adalah petanda paling kuat. Jangan berpoligami dengan lelaki seperti itu. Mohon cadangan berapa lama sekali untuk bergilir yang munasabah dan ramai yang buat. Yang ini saya fikir open, tak boleh. Saya sendiri 2 hari. Tetapi ada yang nak sehari-sehari, silakan. Okey, tapi jangan lama sangat, jangan sampai sebulan-sebulan. Jangan seminggu-seminggu sebab nanti tak dapat berjumpa dengan isteri lain, tak dapat memantau hal ehwal isteri ataupun anak-anak. Jadi sehari-sehari, 2 hari, mungkin paling lama 3 hari, yang itu boleh. Jangan lama sangat. Jangan lama sangat sebab saya yakin semuanya di sini baik-baik dan akan timbul kerinduan kepada suami, kerinduan kepada isteri. Kemudian anak-anak pun nak perhatian daripada ayah mereka juga. Ya, jadi jangan bergilir lama sangat. Sehari-sehari, kalau ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda melakukannya sehari-sehari. Ya. Bakal mertua kedua tak setuju. Macam mana pula tuan? Cakap pada mereka sehinggalah mereka bersetuju. Contohnya ketika saya hendak menikahi isteri kedua saya, family bakal mertua pun tidak setuju. Ya, jadi saya pun pergi jumpa isteri ketika itu pun, bakal isteri kedua pun cakap, cuba meyakinkan mereka. So jangan anggap cakap terus, okey setuju, itu tu lain macam pula. Jadi memang kita boleh jangkakan pada awalnya mungkin tak setuju. Sebab tak setuju paling kerap ialah banyak sangat perkahwinan poligami yang gagal ataupun yang berlaku kezaliman di dalamnya. Lalu apabila dapat diberi tanda-tanda awal, macam nak kata bakal suami itu sendiri yang pergi jumpa bakal mertua, cerita apa begitu. Jadi bakal mertua pun dapat lihat, this man is serious. Dia bukannya main-main ke apa ke. Ada soalan lain? Sudah pun 11.30. Okey, kalau tak ada tak apa, kita boleh tutup majlis. Jadi pesanan saya sekali lagi ya, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Maka jika kamu bimbang tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah dengan seorang. Bimbang ni perkara yang akan datang. Maka jika tanda-tanda awal lagi macam tak dapat nak berlaku adil, maka tak payahlah berpoligami. Tak payahlah hendak cuba. Jika kamu ni 50-50,
Boleh ke tak boleh? Boleh tak boleh? Lagi selamat, tak payah poligami. Buatlah benda lain yang halal. Jangan poligami. Ya. Akhir nak kata sebab, banyak yang sekadar nak mencuba-cuba, banyak yang mencuba tanpa mengetahui tentang keadilan ke apa ke, lalu akhirnya berlakulah suasana yang tidak baik, tidak gembira dalam berpoligami. Okey, tak apa. Kita pun masa sudah lanjut. Jadi saya ucapkan terima kasih semuanya dan kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.